Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Nihayatul Alam, berakhirnya dunia ini, iaitulah kitab yang membincangkan tentang tanda-tanda kiamat. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam tanda kiamat yang kecil, iaitulah di tanda yang ke-21. Tanda yang ke-21, tatawalul hufatul ru'ah asyah bil bunyan, iaitulah pengembala-pengembala kambing yang tak berbaju. Dia orang yang tak pakai baju, kain dia pakai tapi, dan berkaki ayam, tak pakai selipar. Asalnya demikianlah, sekarang ni pakai semua dah, toke-toke besar dah. Mereka berlumba-lumba dalam mendirikan bangunan-bangunan pencakar langit, buat bangunan-bangunan tinggi. Jadi salah satu daripada tanda-tanda kiamat yang telah muncul, yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah pengembala kambing berkaki ayam yang tak berbaju dulunya berlumba-lumba membina bangunan dan menghiaskan rumah-rumah mereka. Rumah orang Arab ini kalau kita tengok cantik, tapi sebahagian daripada mereka yang duduk atas-atas bukit, kalau di Mekah tu, mungkin tuan-tuan pergi Mekah tengok rumah yang dia tak pelas kat luar, dia guna batu warna merah tu, dalam macam istana, kat luar macam store barang-barang. Nah, itu satu keajaiban orang Arab juga. Kat luar tak ada, pelah pun tak ada, cat lagi tak ada. Fenomena ini berlaku selepas penaklukan dan perolehan harta yang banyak oleh orang Islam, dan apabila persaingan dalam hal-hal keduniaan menjadi-jadi dalam kalangan mereka. Maksudnya bila dia kaya, dia boleh buat. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis Jibril menceritakan ketika Jibril datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada baginda tentang Islam, iman dan ihsan. Kemudian Jibril juga bertanya tentang kiamat. Dia tanya kiamat, Nabi kata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Nabi kata orang yang ditanya bukan lebih pandai daripada yang ditanya. Ini dia panggil soalan malaikat. Karena itulah kita hari ni pun kita kena tengok, kalau kita lihat orang tanya kita, dia pandai tapi dia tanya soalan, ini kita boleh kesan ini juga termasuk macam soalan malaikat. Tanya bukan nak tahu tapi nak menguji, nak uji kita tahu ke tidak. Jadi kita kena hati-hatilah orang macam ni. Orang tanya nak belajar, kita kena cerita. Tapi kalau orang tanya nak menguji, kita jawab juga, tapi jawab dengan cara sesuai dengan soalan dia lah. Jadi Jibril ni tanya betul. Dia tanya bila kiamat. Nabi kata bukan orang yang ditanya itu lebih pandai daripada yang ditanya. Kemudian ditanya lagi, kalau macam tu ceritakan kepada saya tentang amarat, tanda-tanda kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, antalidal amatu rabbataha, seorang ibu melahirkan tuannya sendiri, dan engkau akan lihat pengembala yang dulunya seorang yang hidup fakir, berjalan pun tidak beralas kaki, namun mereka berlumba-lumba untuk mendirikan bangunan. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Adapun cerita anak melahirkan tuan telah kita bincang dalam tanda yang ke-19 yang lepas. Jadi boleh tengok dalam rakaman kita tanda yang ke-19. Yang kita nak teruskan di sini iaitulah tanda yang ke-21 ini. Menurut tafsiran yang lain, dalam riwayat yang lain dikata apa? Engkau akan lihat mereka yang dulunya berjalan pun tidak beralas kaki, lapar dan hidup miskin sebagai pemimpin kaumnya. Itu merupakan satu tanda-tanda saat kiamat. Jadi dia ni akhir sekali dia jadi ketua. Yang dahulunya mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapakah pengembala itu yang dulunya berjalan kaki, tak pakai kasut ni, lapar, hidup mewah? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi jawapan. Nabi kata al-Arab, iaitulah orang Arab.
Orang Arab pada waktu itu sudah bertukar daripada orang susah kepada orang yang hebat. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Sememangnya membina bangunan dan rumah yang tinggi tidak haram. Ini di sini insaf, kita kena jelaskan. Buat bangunan besar tak haram, buat bangunan tinggi pun tidak haram. Tidak kata ini tanda kiamat. Bukan semua tanda kiamat itu tak baik, bukan semua tanda kiamat itu haram. Jika pembinaannya memberikan manfaat dan ia tidak dilakukan demi untuk bermegah-megah, menunjuk-nunjuk dan menyombong. Jadi kadang-kadang bangunan tinggi ini perlu, tanahnya sempit, orang nak guna ramai, maka buat bangunan tinggi lebih jimat dari sudut ruang. Berlomba-lomba dalam membina bangunan tinggi bermaksud membuat banyak tingkat dalam satu-satu rumah dan menjadikannya tinggi, atau dengan membina rumah dengan rumit dan teliti, boleh juga. Sama ada kita guna bangunan tinggi fizikalnya ataupun dia panggil tinggi dari sudut materialnya, tinggi dia punya belanja. Rumah kecil tapi mahal. Mengukuhkannya dan menghiasnya, dan dengan membina rumah-rumah yang luas dengan bilik dan kemudahan yang sangat banyak. Hari ni kalau kita lihat setengah-setengah rumah orang ni, bilik air dia, Allahu Akbar, sama dengan rumah kita. Bilik air dia sama rumah kita, ada belakang dalam tu. Semua ini boleh dilihat hari ini pada masa kemewahan meningkat dan manusia hidup dengan senang. Apa yang dimaksudkan di sini adalah pengembala yang tinggal di gurun akan meninggalkan tempat itu dan mula bersaing membina bangunan tinggi kerana keangkuhan, bermegah-megah dan menunjuk-nunjuk. Pembinaan rumah, bangunan dan menara-menara mereka, setiap seorang daripada mereka mahukan bangunan lebih tinggi daripada bangunan orang lain. Jadi alhamdulillah, di mukaddimah dulu saya telah ceritakan berapa jarak, berapa dia punya, tengok dalam gambar kita ni, tower yang dibina oleh puak Arab ni. Ada yang nak bina ni Kingdom Tower ni sampai 1 kilometer dia punya tinggi. Menara dekat Masjid Haram, menara jam itu pun sudah tinggi. Di tempat kita pun, menara KLCC kita pun tidaklah kurang juga tingginya. Dia kata puak kita ni pakai selipar. Tengoklah zaman dulu, zaman tok nenek kita dulu tak selipar juga kali. Cuma dalam hadis ini fokus Nabi sebut kepada Al-Arab, iaitu orang Arab yang duduk di padang pasir di gurun. Mereka telah mampu naik taraf begitu hebat, berlomba-lomba membuat binaan-binaan yang tinggi. Kita mengatakan bahawa binaan yang tinggi tidak salah, sebab kalau dia tak bina binaan yang tinggi, kiamat lambat lagi nak berlaku, sebab syarat tak cukup. Ini menunjukkan mukjizat Nabi SAW. Nabi sebut benda ni mesti berlaku, itu kaedah dia. Biarlah binaan yang tinggi itu, kita nak buat apa, kita pergi naik boleh, pergi tengok boleh, nak buat juga lambat sikit lah kan. Hak ni, hak terlibat dengan kita ni, yang kes yang ke-22 ni. Alamat kiamat yang ke-22 dia panggil taslimul khassah. Taslim al-khassah, iaitulah menegur siapa, memberi salam kepada orang yang dikenali sahaja. Ini kita kena betulkan. Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha agung telah menetapkan salam sebagai tanda kasih dan persahabatan sama manusia. Assalamualaikum, itu salam. Orang muda patut memberi salam kepada orang tua. Orang kaya menegur yang miskin. Salam sepatutnya diberikan kepada orang Arab dan bukan Arab, orang yang berkulit putih atau hitam, orang Melayu atau orang Cina. Tak ada resis dalam masalah salam ni, tak ada. Kita semua kena beri salam asalkan dia orang Islam. Ini syarat dia. Orang Islam mesti beri salam. Kalau orang bukan Islam beri salam kepada kita, itu ada jawapan tersendiri yang kita boleh belajar dalam bab salam. Kita sepatutnya memberi salam kepada orang yang kita kenali dan kepada mereka yang tidak kenal. Asalkan dia orang Islam, Assalamualaikum. Maka di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Maksudnya, kamu tidak dapat masuk syurga sebelum kamu beriman. Ini kunci. Dan kamu belum dapat dikatakan mukmin yang sebenar sebelum kamu kasih mengasihi antara satu sama lain. Sama-sama orang Islam kena
kena berkasih sayang. Maka Nabi beri satu tip, nak ke tidak, suka ke tidak, aku tunjukkan kepada kamu jalan untuk berkasih sayang. Nak, pastilah jawapan ini kita pun jawab, orang lain pun jawab nak. Nabi mengatakan, sebarkanlah salam antara seorang kamu, afsyus salam bainakum. Bagi salam, jumpa orang Islam, assalamualaikum, jangan tak kira siapa dia. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Itu asas adab peraturan salam. Salah satu tanda-tanda kiamat ialah seorang itu hanya memberi salam kepada orang yang dikenalinya sahaja. Jumpa tak kenal apa tak tahu. Nak tahu coba berjalan dekat bandar Kuala Lumpur, berjalan, berapa orang yang beri salam kepada kita? Kalau orang tak kenal, jarang. Dia jeling ada, tengok ada, salam tak ada. Dan dia tidak memberi salam kepada orang yang dia tidak kenal, walaupun sunnahnya menggalakkan kita saling memberi salam sesama kita, sama ada yang kita kenal atau tidak kenal. Semua kena bagi salam belaka. Abu Al-Ja'd berkata kepada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata apa, cerita ni, Abu Al-Ja'd kata Abdullah bin Mas'ud berjumpa seorang laki-laki. Abdullah ni sahabat, dia jumpa orang laki-laki, laqiya Abdullah rajul, faqala, lelaki-laki itu berkata, assalamualaikum ya ibn Mas'ud. Dengar, ini di mana salah, di mana jadi tanda kiamat? Assalamualaikum ya ibn Mas'ud, maknanya assalamualaikum ibnu Mas'ud, ibnu Mas'ud, salam Pak Tahawa. Maka ibnu Mas'ud pun jawab, sadaqallahu wa rasuluhu, benarlah kata-kata Allah dan Rasulnya. Ibnu Mas'ud komen, cara yang kamu buat ini, kamu telah membenarkan Allah dan Rasul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyratis sa'ah an yamurra ar-rajulu fil masjid la yusalli fihi rak'atain wa la yusallim ar-rajulu illa ala man ya'rif. Kena tanda, tuan-tuan. Aku mendengar Rasulullah bersabda, salah satu daripada tanda kiamat ialah seorang itu akan lalu dalam masjid tanpa mengerjakan salat 2 rakaat. Maksudnya tidak melakukan salat tahiyatul masjid di dalamnya. Hari ini ramai kata ramai, orang Arab kata hadis wala haraj, ceritalah banyak mana. Satu majlis perkahwinan 200-300 masuk, rombongan masuk masjid nak tengok majlis akad nikah. Berapa orang yang salat tahiyatul masjid? Bahkan kita sendiri masuk majlis nak menuntut ilmu, nak mengaji kitab, ustaz salat tahiyatul masjid, anak murid tak salat. Kadang-kadang ustaz pun tak salat juga, dah mari lambat. Ini alamat kiamat. Orang tak menghormati masjid yang sepatutnya, dan tidak akan memberi salam kecuali kepada orang yang dikenalinya sahaja. Orang yang dikenalinya sahaja beri salam, maka salah. Hari ini isu ni terjadi kepada kita, khasnya kami yang diberi gelaran ustaz. Bila kita berjalan 2-3 orang, ada kawan-kawan kita, ada sahabat kita, orang beri salam, assalamualaikum ustaz. Alamat kiamat ke tidak? Alamat kiamat. Kenapa beri salam kepada ustaz? Bagi salam assalamualaikum. Siapa yang ada bersama saya semua dapat salam. Tapi kalau ustaz saja, yang tidak ustaz sebelah saya ni, engineer, pemandu saya, pembantu saya, kawan-kawan saya yang tidak ustaz, dapat salam ke tidak? Tak dapat. Ini dia panggil taslimul khas. Yang pertama, sama ada kita beri salam kepada orang yang kita kenal sahaja, ataupun kita sempitkan salam, beri kepada orang tu, tak beri kepada orang lain. Kita kerugian. Rugi ke tidak kita? Amat rugi, sebab kita beri salam khas, tak beri salam kepada orang. Beri, lepas je, lepaskan salam, jangan dikongkong. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, baru salam, apa khabar ustaz? Bolehlah. Tapi kalau assalamualaikum ustaz, assalamualaikum imam, siapa yang dapat salam? Imam yang dapat, walaupun dalam majlis ni ada 100 orang masuk pintu, assalamualaikum ustaz, jadi yang dapatnya saya, orang lain tak dapat salam. Ini satu kesilapan
yang kita buat. Dalam As-Sahihain, hadis ini riwayat Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dengan sanad yang sahih. Dalam kitab lain As-Sahihain Bukhari dan Muslim diceritakan bahawa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khair. Orang tanya, apakah Islam yang baik? Mana yang terbaik Islam? Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jawab, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Memberi makan kepada orang lain, buat jamuan sentiasa. Saya syorkan kita buat jamuan di rumah kita ni makan 7 hari setiap minggu. Dia kata siapa nak mati? Siapa mati? Kata orang nak mati ni nak buat jamuan. Tunggu mati orang buat sekali ya tak? Dia kata makan 7 hari tak boleh ustaz. Sibuk. Jangan lebih pada 40 hari, makan 40. Kita panggil orang kampung mari, pergi rumah saya makan 40. 40 apa? 40 hari. Siapa mati? Kata orang nak mati ni lah. Biar ada sentiasa jamuan kat rumah kita. Kalau kita tak mampu nak buat rumah, bawa makanan tu pergi ke mana-mana tempat. Pergi hantar ke rumah orang pakai miskin, pergi hantar rumah anak yatim, pergi hantar ke tempat belajar agama, pergi ke masjid-masjid, majlis-majlis ilmu. Cantik, alhamdulillah. Kita tak kira jamuan orang makan ni, tak kira pada pakai miskin, zakat je yang syarat orang miskin. Nak bagi makan tak kira, yang penting orang muslim makan. Tut'imut ta'am, Nabi open je, beri makan kepada orang. Dan hendaklah kamu beri salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang engkau tidak kenal. Jadi alhamdulillah, dua perkara yang telah kita lihat. Kemudian yang ke-23, fusyu'ut tijarah, perdagangan, perniagaan tersebar luas. Hari ini kita tengok perniagaan memang hebat. Jual apa saja pun laku belaka. Daripada jual barang-barang yang mahal dan kepada jual di pasar malam, di tepi kaki lima pun banyak perniagaan. Itu 23. Yang ke-24, musyarakatul mar'ah fit tijarah. Wanita bersama-sama suami berniaga. Kalau suami dia COO, dia CEO. Sekali dua tu. Tak salah ni, tapi sudah berlaku. Hebatlah tu kan. Yang ke-25, saytaratul ba'd tujar ala suq. Menguasai penguasaan pasaran oleh peniaga-peniaga tertentu. Mana kita punya pasar kita ni, perniagaan kawasan kita ni dikuasai oleh orang-orang tertentu saja. Mana kalau lesen benda ni dapat kepada orang ni. Lesen contohnya kita kata permit lah kan, permit taksi. Tak dapat ke pemandu, dapat kepada syarikat-syarikat yang tertentu saja. Itu tanda-tanda kiamat. Jadi dalam buku ni dia rangkul semua 23, 24, 25. Tanda-tanda ini menunjukkan kepada perniagaan yang meluas dan penglibatan yang banyak, ramai orang dalam perniagaan ini. Kerana wanita senang berniaga dengan suaminya dalam menjalankan perniagaan. Daripada dia duk biarkan orang panggil PA, orang lain duk jaga suami dia, baik dia jaga sendiri, lebih selamat kan. Nama mula-mula PA, akhir sekali jadi PA je dia. Jadi papa dah lah. Itu yang jadi masalah hari ni yang berlaku. Sebahagian daripada masyarakat kahwin dengan siapa? Dengan PA. Moga PA duduk jaga dia daripada pagi sampai gelap. Nak minum air pun PA buat, akhir sekali Allahu Akbar. Dunia nak kiamat ni macam-macam berlaku dah. Baik. Wanita senang berniaga dengan suaminya dalam menjalankan perniagaan. Dua tanda ini disebut dalam satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna baina yaday sa'ah taslimul khas wa fusyu'ut tijarah. Pada akhir zaman nanti orang akan memberi salam hanya kepada orang tertentu saja dan akan kembangnya perniagaan sehingga wanita-wanita akan menolong suami mereka dalam perniagaan. Hari ini ramai sekali realiti yang berlaku memang sedemikian. Alhamdulillah, ini satu benda yang baik. Akan ada perhubungan keluarga yang semakin teruk. Ini hak terbalik pula. Dia panggil qat'ul arham, putus hubungan silaturahim. Saksi palsu, syahadatu zur, wa kitmanu syahadatil haqq. Saksi palsu banyak keluar, tetapi menutup kesaksian yang benar. Jadi saksi benar tak mahu pula. Allah.
dan zuhurul qalam, tersebarnya pena, tulisan dan kitab-kitab. Hadis ini sangat jelas kepada kita. Hurai satu-satu, dia akan dalam kitab ni akan huraikan satu-satu. Cuma hadis ini mengumpulkan beberapa tanda yang banyak. Hadis ini riwayat Imam Ahmad wa hasanahu Syekh Syu'aib al-Arnaud. Jadi hadis ini hasan. Dalam hadis lain, Amr bin Taghlib berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis sa'ah an yafshul mal wa yakthur. Di antara tanda-tanda hari kiamat ialah berkembang dan banyaknya harta. Hari ini orang kaya, Masya Allah, ramai sungguh orang kaya. Kalau kita nak buat projek-projek kebajikan, Alhamdulillah, berani kita lancarkan apa-apa projek sekalipun. Kejap ya orang bagi. Nak 100,000 dapat, nak 50,000 dapat, bahkan projek sejuta kita buat bangunan pun dapat. Jadi harta banyak. Ini satu perkembangan. Dulu orang miskin, orang susah, hari ini orang kaya. Kejahilan akan mengatasi segalanya. Ini bimbang pula ni. Wa yazhurul jahl. Perniagaan banyak, kejahilan akan mengatasi segalanya. Seorang akan mengendalikan perdagangan tetapi akan berkata tidak, sehingga aku memperoleh keizinan pedagang dari puak si fulan, dari puak tertentu. Jadi dia panggil sudah main isu kroning. Nak berniaga apa kena tanya kroning kita ke siapa benda. Dan engkau pun mencari dari golongan yang hebat itu untuk seorang yang boleh menulis akan tapi tidak menjumpai sesiapa pun. Kadang-kadang nak cari penulis, orang yang betul-betul jaga amanah, akan jadi sukar. Hadis ini riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Apa maksud hadis Nabi kata yabi'ur rajulul bai'? Seorang laki-laki mengendalikan perdagangan tapi akan berkata tidak, sehingga aku memperoleh keizinan pedagang dari puak si fulan. Sampai ke akhir hadis tadi apa dia kata? Ia boleh ditafsirkan sebagai ahli-ahli perniagaan terkemuka yang mungkin mempunyai modal atau ejen-ejen yang dilantik untuk mengimport dan mengekspor barangan tertentu, mungkin menguasai pasaran dan harga, yang menyebabkan peniaga-peniaga kecil tidak dapat menjual barang-barang mereka kecuali dengan kebenaran kumpulan ini. Dipanggil toke-toke, gergasi-gergasi yang dapat tender besar-besar, yang dapat projek besar-besar, dapat permit besar-besar ni, orang ni yang kontrol pasaran. Orang peniaga kecil nak jual kena tanya dia dulu, berapa boleh ke tak boleh masuk kat sini, berapa harga. Itu satu tafsiran. Tafsiran yang kedua, ia mungkin juga bermaksud bahawa apabila menjual, dia akan menetapkan syarat yang peniaga lain berhak untuk meneruskan urus niaga atau membatalkannya. Tentang sabda Rasulullah, dan engkau mencari dari golongan yang hebat itu untuk seseorang yang boleh menulis akan tapi tidak menjumpai. Maksud dia apa? Walaupun hadis-hadis lain bercakap tentang luasnya celik huruf, hadis ini boleh membawa makna yang cara-cara moden untuk menulis, seperti komputer, telefon, bimbit, perisian, pengecaman suara yang menukar percakapan kepada teks bertulis. Sekarang ini tak payah menulis, kita bercakap, dia tulis. Dan alat-alat lain yang sama sepertinya akan menjadi popular, sehingga lahir satu generasi baru yang tidak tahu menulis dengan tangan atau tidak menulis dengan baik. Hari ini kan nak suruh tulis dengan tangan, cakap ayam kata orang, tak reti nulis, dia kena tulis dengan komputer. Kita sendiri pun kadang-kadang nak tulis dengan kertas ni, Allah sukar. Nak ambil satu hadis, dua hadis nak pergi ceramah payah, kena print ni, tak boleh. Orang panggil copy paste, koyok tepek. Ambil sini, tepek sini. Nak nulis dengan tangan, tak dah. Pasal tu kita tengok dalam Facebook ni, kalau kita salah tulis, dia copy yang tu juga dia letak di wall dia. Sedangkan dia ambil daripada kita, tak baca, menunjukkannya tak baca. Dia tahu copy paste, koyok tepek, orang Kelantan kata. Ambil sini, lekat sini. Kalau dia baca, pasti dia akan betulkan kesalahan ejaan, kesalahan. La ilaha illallah, ini masalah hari ni. Jadi orang
nak cari orang menulis tak reti. Betul. Kalau kita tengok perniagaan hari ni, kalau tidak sekretari yang boleh buat perjanjian, agreement cara betul, kita setakat tulis surat macam biasa kita tulis kat kampung ni tak sah. Bawa mahkamah tak laku. Ini semua ni boleh ditafsirkan dengan kecanggihan alat-alat moden hari ni. Mungkin hasil perniagaan juga perlu kepada syarikat-syarikat yang mengendalikannya. Allahu Akbar. Mungkin juga apa yang dimaksudkan oleh penulisan atau celik huruf di sini merujuk kepada seorang yang menulis kontrak perniagaan yang pakar dalam garis-garis panduan dan peraturan jual beli, agar dia menulis kontrak kerana Allah, bukannya mengharapkan bayaran. Kita tidak akan jumpa lagi benda-benda yang sedemikian. Habis yang ke-26, syahadatuz zur. Allahu Akbar. Hari ini saksi palsu, kenyataan palsu cukup hebat. Orang sanggup buat apa saja yang boleh, yang penting boleh nak jatuhkan kawan. Kenyataan palsu terjadi apabila seorang itu bercakap bohong semasa memberi kenyataan terhadap orang lain. Sanggup. Sekali bersumpah buat, sekali sumpah tak buat, tarik balik berlaku. Depan Kaabah pun ada. Apa saja tidak jadi masalah. Yang penting boleh buat. Ini semua penyakit. Dia memberi kenyataan bahawa seorang itu mempunyai hak atas orang lain secara palsu dan bohong. Perbuatan inilah salah satu daripada dosa besar. Sabda Nabi SAW, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Nabi kata, mahukah aku beritahu kalian dosa terbesar dari dosa-dosa besar? Jawab di sahabat, bala ya Rasulullah, kami nak. Nabi kata apa? Al-isyraku billah wa uququl walidain. Nabi berkata, mempersekutukan Allah, syirik, dan derhaka kepada dua ibu bapa. Nabi duduk wajalas wa kana muttaqian. Nabi bangkit dan berkata, akhirnya dia duduk sini, dia bangun duduk betul-betul. Nabi kata, ala wa qaulaz zur. Nabi kata, aku peringatkan kalian untuk syahadatuz zur, perkataan palsu, perkataan kenyataan dusta, bohong. Ingat, ini dosa besar yang sangat ditekan oleh Nabi, kerana akan berlaku isu ni secara besar-besaran. Hari ni orang cakap bohong cukup hebat. Nak buat kenyataan palsu mudah. Zaman kita hari ni sangat mudah. Kalau dulu nak kenyataan palsu kena nyata hari ni, esok surat khabar baru tulis. Zaman ada internet ni boleh tulis sekarang. Dan tersebar pada waktu itu juga. Sebar pada saat itu juga tersebar. Dalam masa mungkin 10 minit dah ratus ribu dah orang tengok. Ini zaman cukup bahaya. Karena itulah Nabi kata, ala wa qaulaz zur. Aku beri amaran kepada kamu, jangan buat perkataan dusta, jangan buat kenyataan-kenyataan dusta. Hadis ini dalam muttafaqun alaih dalam Bukhari dan Muslim. Tengok dia tulis di bawah tu, dipersetujui. Setuju apa? Tulis itu di riwayat Bukhari dan Muslim. Kena tambahlah terjemahan tu. Allahu Akbar. Apabila kenyataan palsu menular dan manusia mula memandang ringan tentangnya, inilah salah satu tanda-tanda kiamat seperti yang dinyatakan dalam hadis di atas. Pada akhir zaman yang baginda juga menyebut wa syahadatuz zur, iaitulah kenyataan kesaksian palsu. Saksi palsu pun ramai juga. Kenyataan palsu bukan saja merujuk kepada memberi kenyataan di hadapan hakim atau pemerintah, tetapi ia memberi arti yang umum, dan termasuklah semua jenis kenyataan yang diberikan oleh semua golongan manusia terhadap orang lain, seperti para pekerja syarikat ataupun organisasi memberi kenyataan kepada majikan mereka, beri maklumat tak betul, atau para pelajar membuat kenyataan di sekolah-sekolah dan di universiti. Sama juga. Ini kalau sebut universiti, pelajar-pelajar meniru dalam peperiksaan. Ini pun syahadatuz zur. Dia boleh CJ, tapi CJ palsu. Dia bukan dia betul, dia dapat kelulusan yang betul sebab dia meniru. Karena itulah kita kena peringat pada student pelajar-pelajar kita hari ini, jangan meniru dalam peperiksaan, kerana dia juga akan menjadi saksi palsu menerima syahadatuz zur. Ataupun kanak-kanak yang beri kenyataan kepada ibu bapa mereka. Ini saksi palsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membuat kenyataan palsu dan memakan hak orang lain dengan membuat sumpah palsu. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, man iqtata'a haqqa malil muslimin biyaminin kazibatin laqiyallah wa huwa alaihi ghadban.
siapa yang mengambil hak orang Islam dengan memberikan sumpah palsu akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan Allah murka kepadanya. Kemudian Nabi kita baca ayat Quran ini, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang mengutamakan keutamaan dunia yang sedikit dengan menolak janji Allah, dia janji dengan Allah Ta'ala nak buat benda yang betul, tapi ada dunia mari lari, dan mencabuli sumpah mereka, bersumpah cabul. Hari ni pula, di zaman kita hari ni pula, suruh orang bersumpah pula. Dahsyat, mau ambil duit aku sumpah. Mengapa nak jadikan masyarakat ini masyarakat sumpah? Habis masyarakat jadi sesumpah, masyarakat jadi pembawa saksi palsu. Sebab kita duk ajar nak bagi-bagi ya. Dah tak percaya, jangan bagi, senang. Kenapa suruh bersumpah? Kita telah mempermainkan nama Allah. Wallahi wabillahi, kada RM200, kada RM300. Ada manusia reti takut pada Allah Ta'ala pada hari ini? Tak reti. Nak 10 kali sumpah tak apa, yang penting duit dapat. Ini yang jadi masalah pada kita. Ini semua ni alamat-alamat kiamat yang dicipta oleh manusia, membenarkan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, tengok ni. Membeli sumpah mereka, mencabuli sumpah, mereka tidak akan mendapat bahagian yang baik pada hari akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka. Surah Ali Imran ayat 77. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia kata apa? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iqtata'a haqqa mri'in muslimin bi yaminihi faqad aujaballahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah. Siapa mengambil hak seorang muslim yang lain dengan sumpah palsu, akan mewajibkan baginya masukin neraka jahanam dan haram ke atasnya syurga. Seorang laki-laki bertanya, wa in kana yasiran ya Rasulullah, walaupun sedikit? Nabi kata, walau kana qadiban min arak, walaupun sebesar ranting kayu sugi. Kayu sugi ni kena besar mana dia? Kecil lah kayu sugi tu. Kayu sugi hak kita duduk sugi gigi tu, ada besar ni, besar jari hujung ni, ataupun kecil lagi. Nabi kata besar tu pun kamu ambil, apalagi kalau kita jadi saksi palsu yang besar-besar lagi. Allahu akbar. Hari ni saksi palsu cukup dahsyat. Nak ambil hak orang walaupun ini, apalagi kalau kita buat kiraan-kiraan yang tak betul. Berat. Berapa ribu kita rakyat yang kita tipu contohnya. Semua ni penyakit-penyakit yang perlu dihindari. Yang ke-27, kitmanu syahadatil haq, menyembunyikan kebenaran. Kita tahu hak benar, kita tak berani cakap. Kita tahu benda tu salah, kita tak berani sebut. Allah memerintahkan orang umat Islam agar membantu saudaranya, sama ada dia seorang pembuat salah atau dia seorang yang dianiayai. Orang yang buat salah, kita kena bantu dia dengan beri nasihat pada dia, beri peringatan supaya dia bertaubat. Kalau dia tak mau juga, maka kita ambil tindakan ke atasnya supaya dia berhenti daripada kezaliman yang dia buat. Itu mana bantu orang bersalah. Dan orang yang dianiayai juga kita kena bantu. Ini boleh dicapai dengan menghalang pembuat salah daripada membuat kesalahan dan memulangkan hak kepada orang yang dianiaya jika dia mampu. Allah melarang menyembunyikan kebenaran dalam firman-Nya, wala taktumus syahadah wa man yaktumha fa innahu asimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Wahai orang-orang yang menjadi saksi, menyembunyikan perkara yang mempersaksikan itu, dan siapa yang menyembunyikannya, maka sungguhnya dia seorang yang berdosa dalam hatinya, dan Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Wala taktumus syahad, Allah kata jangan sembunyikan saksi. Apa saja saksi kita kena jelaskan. Al-Baqarah ayat 283. Pada akhir zaman manusia akan memakan hak orang lain secara haram, dan mereka yang mengetahui akan kebenarannya akan berdiam diri. Kita tengok betul-betul orang ni tipu, kita senyap, nak macam mana? Jadi apa nak macam mana? Jelaskan apa yang dibuat. Kita nampak orang ni buat benda yang kita ada saksi, tapi kita tak mahu jadi saksi. Ini pun satu kes juga.
Hari ni orang bercakap ramai, tapi bila kita minta saksi tak berani. Awak boleh jadi saksi? Tak mahu, saya tak mahu tanggungjawab, tak mahu. Ni wala taktumu syahadah. Tuhan kata kalau mu tahu, kenapa sembunyi? Sama juga dalam isu peninggalan harta pusaka. Setengah ibu bapa dia berwasiat, kalau aku mati wasiatkan harta aku ni kepada masjid, kepada rumah ni, rumah kebajikan contohnya. Orang yang dengar, kalau mati orang tu wajib dia menyampaikan wasiat kawan tu kepada anak-anak dia. Aku malah mau campur. Macam mana malah mau campur? Awak saksi. Ini kes banyak. Mereka tahu kebenaran, tapi berdiam diri. Mereka lebih mengutamakan kepentingan peribadi mereka daripada bercakap benar. Tanda-tanda inilah tanda kiamat, seperti yang disebut dalam hadis di atas, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada akhir zaman banyak di antaranya kitmanu syahadatil haq, manusia akan menyembunyikan kebenaran. Hari ni orang nak sebar benda yang benar pun takut. Kita ni tak usah kata orang lain lah, dalam isu apa saja, penyelewengan yang berlaku kita tengok, nak cakap tak berani. Kan orang ambil tindakan, kan orang tu ambil. Pendakwah dia tahu benar-benar hadis sebut ini benar, ini salah, tapi nak kata tak berani juga sebab takut orang tuduh. Ustaz ni lain macam, kena tuduh. Baik aku pada tuduh, baik aku tak cakap. Jadi kalau semua takut, siapa yang akan menyampaikan syahadatul haq, menyampaikan benda benar itu kepada manusia? Allahu Akbar. Janganlah kita ni, para jemaah sekalian, menjadi orang yang mencipta alamat kiamat. Jangan. Alamat kiamat ada Nabi sebut tanda gini-gini, tapi jangan kita orang yang jadi sedemikian. Kalau nampak belik, jangan buat. Yang ke-28, zuhurul jahli, banyak kejahilan. 28, banyak kejahilan. Allah yang maha besar lagi maha kaya memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menimba ilmu dan berfirman kepada Nabi dengan kata, waqul rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahilah untukku. Tanda di kitab tu, ambil, buat doa. Tapi jangan kata kul tu tak masuk. Jangan ada doa kat waqul rabbi zidni, apa dia kul tu suruh kata. Macam bila orang mati kita dengar qalu inna lillah. Qalu tu dalam cerita TV tu. Kalau kita nak baca sungguh, jangan kata qalu, terus dia kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan ada main qalu lagi. Qalu tu tak payah. Qalu tu arahan daripada Quran. Mu kena kata bila ada musibah, kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un, bukannya kita suruh qalu situ. Di sini pun waqul, potongnya tu bukan potong ayat Quran. Untuk doa ambil rabbi zidni ilma. Surah Taha ayat 214, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk kejahilan dan bersabda, Nabi kita selalu mengajar benda yang baik dan ta'allam, belajar dan mengajar. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengutuk kejahilan dengan sabda Nabi dalam hadis. Nabi kata, innallaha yabudu kulla ja'zari, sesungguhnya Allah membenci orang yang keras hatinya. Allah, tengok ni bahaya hadis ni kan, kita duduk situ kan susah pula tu kan. Yang pertama, orang yang keras hati, al-ghaliz fi tab'ihi, keras. Orang berunding pun tak nak risau, orang yang mari minta maaf pun tak nak layan. Ini masalah pada kita. Seorang yang banyak makan, sensitifnya ini. Kalau tanya buat buffet tu, nasib baiklah tu rumah tak bagi dulang, bagi talam ke dia, bagi pinggan. Kalau bagi pinggan, talam penuh lagi. Seorang yang menjerit-jerit di pasar, la ilaha illallah, mengangkat suara di pasar, duduk lau, dia punya menega. Seorang yang seumpama mayat di waktu malam. Mayat macam mana ni? Jifatul lail, bangkai waktu malam kerana banyaknya tidur, kuat tidur ni, tak bangun tahajud. Himar bin nahar, seumpama keldai di waktu siang kerana sibuk dengan kerja. Himar ni apa? Donkey, himar. Kerja dia angkat barang sana sini. Kita pun sama juga, sibuk, tak sempat nak berzikir. Berat. Dan seorang yang berpengetahuan mengenai perkara dunia,
tetapi jahil perkara akhirat. Dalam bab dunia ni tanya dunia mana dia tahu belaka. Nak berniaga apa dia tahu semua. Pasaran sana, pasaran sini. Tapi bila tanya rukun solat berapa, tak tahu. Rukun solat tak tahu. Tu tak tanya hak pelik-pelik lagi tu, kan? Saya rukun solat payah. Ada seorang pak imam, dia cerita dengan saya, kalau di kampung dia ni orang nak kahwin, dia akan tanya, suruh baca tahiyat dulu. Baca tahiyat kalau kena. Suruh baca kunut. Allah, ramai yang tak lepas. 7 kahwin, 6 tak kena baca tahiyat. At-tahiyat mubarak tak kena baca. 6 orang. Macam mana dengan yang lebih lagi daripada itu? Ini kita takut hari ni. Nampak orang cerdik, intelek, universiti tumbuh macam kata orang macam kulak lepas hujan, tapi ilmu semakin hilang. Baginda sallallahu alaihi wasallam, tengok ni, ada huraian di bawah. Apa yang dimaksudkan di sini ialah orang yang tidur sepanjang malam dan tidak pernah bangun untuk salat tahajud atau berzikir kepada Allah dan bekerja keras seperti keldai di siang harinya. Tengah hari kerja kuat, malam tak bangun berzikir. Ini maksud dia. Dan seorang yang banyak tadi, ilmu dunia banyak, ilmu akhirat kurang. Baginda mengatakan bahawa salah satu tanda kiamat ialah banyaknya kejahilan, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bayna yaday sa'ah ayyaman yurfa'u fiha al-'ilm wa yanzilu fiha al-jahl. Tidak akan datang kiamat sehingga Allah mengambil orang-orang yang baik dari ahli agama di muka bumi ini, kau terlepas tadi, ambil orang agama, maka tiada yang tinggal padanya kecuali orang-orang yang hina dan buruk perangai, yang tidak mengetahui yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran. Tak tahu apa. Allahu Akbar, banyaknya cerita. Menaknya cerita tersebarnya kejahilan. Riwayat yang lain pula mengata pada akhir zaman nanti akan tiba suatu masa di mana para ulama dan orang yang mempengetahuan sudah tiada lagi, dan kejahilan akan menular. Dalam riwayat yang lain, sehingga sampai satu masa orang sudah tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan solat. Solat tu apa? Semayang. Berapa rukun? Tak tahu. Dan apa yang dimaksud dengan puasa? Puasa tu apa? Tak makan. Dan apa yang dimaksudkan dengan nusuk, dengan ibadat? Ibadat haji contohnya tak tahu apa dah. Dan apa yang dimaksudkan dengan sedekah? Hari ni sedekah orang tak tahu apa. Dia bertukar sedekah dengan cukai. Ada? Marah, kenapa bayar zakat lagi? Aku dah bayar cukai hasil dana negeri. Itu cukai hak kerajaan punya. Ini sedekah ni, zakat ni hak Allah. Bukannya boleh kita buat sama zakat dengan cukai hasil dana negeri, tak sama. Hadis yang seterusnya, Nabi kata pada akhir zaman kejahilan akan menular. Sesiapa yang merenungkan keadaan umat Islam hari ini ulasan daripada penulis, siapa yang merenung keadaan umat Islam pada hari ini di kebanyakan negara-negara Islam akan mendapati bahawa mereka berpengetahuan berkenaan dengan kehidupan harian dan kepentingan mereka, tetapi mereka kurang ilmu tentang agama tak irau. Salah seorang daripada mereka tahu menggunakan komputer dan telefon bimbit. Bukan cakap telefon bimbit 1, 5 telefon ada. Semua alat ada belakang dia. Hebat. Tahu memandu kereta dan sebagainya, tetapi jika anda bertanya kepada dia, apakah yang dimaksud Allahus Samad? Membaca ayat Quran, Qul huwallahu ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad, apa mana? Allah itu tepat meminta, atau ghasiqin iza waqab, dan dari bahaya kegelapan malam ketika telah kelam, atau bilakah anda patut sujud sawi? Adakah ia sebelum atau selepas memberi salam akhir salat? Anda akan dapati yang ada langsung tidak tahu. Ya, kejahilan telah tersebar. Naam, kejahilan telah tersebar. Pukul yang mahu hari ni kan, ada seorang hamba Allah bertanya kepada saya, penulis ni Dr. Muhammad Arifi, bukan saya tu, Abu Anas. Abu Anas ni pembaca. Sama ada dia wajib berwuduk sebelum sembahyang sunat, ataupun wuduk itu hanya perlu untuk sembahyang wajib saja.
Kalau hebat ni soalan ni, dia sembahyang sunat wajib, hak ni berat sikit lah. Tapi kalau orang tanya, saya nak solat jenazah ni kena ada wuduk ke tidak, itu ramai. Solat jenazah ada wuduk ke tidak, tapi kalau solat ni masalah. Saya terkejut dengan soalan hamba Allah ini, dan saya lebih terkejut apabila mengetahui bahawa dia seorang penuntut tahun 3 di universiti, bukan budak penganggur angkat sampah. Tahun 3 universiti tak tahu ambil wuduk. Terkejut dah macam ni. Kalau saya cerita saya terkejut, berat lagi. Selain daripada kejahilan ini, terdapat lagi kejahilan manusia tentang hukum-hukum perkahwinan dan perceraian, jual beli dan amal ibadat yang lain. Walaupun mereka perlu tahu tentang hukum-hukum ini, saya rasa kejahilan ini disebabkan oleh terlalu banyaknya gangguan, dan manusia terlalu memikirkan soal dunia dan meninggalkan majlis-majlis ilmu dan perbincangan-perbincangan di kalangan alim ulama, serta membaca buku-buku agama. Kepada Allah Azza wa Jalla kita minta, wallahul musta'an, Allah Ta'ala lah kita minta pertolongan. Jadi betul lah apa yang disebut di sini, kejahilan yang berlaku ini punca daripada kita sibuk. Sama ada sibuk dunia, satu, sibuk tak sempat nak belajar, sibuk juga belajar tapi tidak mengikut saluran yang betul, asyik duk cari benda-benda khurafat, benda-benda ajaib, benda-benda mitos misteri saja. Akhir sekali hukum hakam terlepas. Karena itulah saya tengok satu fenomena dalam masyarakat kita hari ini, mereka suka baca cerita-cerita kelebihan, tapi kita tidak semangat bila kita baca tentang hukum hakam. Baca bab hukum hakam, di antara hukum hakam yang paling tak popular, kalau kita buat kuliah pun orang tak pergi, iaitulah dalam bab muamalat, dalam bab halal dan haram. Nak suruh orang ramai pergi buat kursus perkahwinan, ramai mari. Saya perhati lama dah, minta maaf lah para asatizah, pendawah-pendawah kita, ini cakap atas dasar realiti yang kita boleh bincang secara terperinci. Anda nak perhati di masjid-masjid, tuan-tuan AJK masjid, mana-mana masjid lah tak kira yang tengok rangkaman ni, silibus ataupun jadual pengajian di masjid kita tak lengkap. Kadang-kadang tafsir sampai tiga kali tafsir. Bila kita tanya kenapa tafsir 3 kali ni, dia kata semua ustaz minta nak tafsir belakang. Sebab apa? Saya tak kata ni, ada setengah AJK masjid bagi tahu, ustaz tu kata senang nak bergoreng. Tahu goreng? Baca satu ayat, lepas tu dia mengembara seluruh dunia, dia boleh pergi belakang. Sana sini, akhir sekali azan Isya tak tahu nak break kat mana. Habis dunia dia masuk, akhirat tak sampai lagi. Itu masalah. Tapi kalau orang nak mengajar dalam bab subjek yang terlibat dengan hukum haram halal, dalam bab muamalat, paling tidak 1 jam mesti murajaah. Dia tak boleh pergi baca gitu saja 1 jam. Dia kena tengok juga apa dia hukum, apa pandangan ulama dalam masalah ini. Letik memang penat. Itulah kata di setengah pendakwah, dia kata kalau bab belajar solat dengan puasa, juru apa ni, orang mengajar faham, anak murid faham. Belajar bab nikah, anak murid faham, guru faham. Tapi belajar bab amalat, ustaz pun tak faham, anak murid lagi tak faham. Ini yang kita takut. Bukan semua ni cerita nakal yang dibuat oleh sebagai orang. Sebab itulah tak ramai yang berani buka kitab tentang muamalat. Jadi tapi kita kena orang masjid ni kena pelbagai. Masjid ada 7 malam, tak lebih pada tu kan, 7 malam ada. Malam pertama tafsir, malam yang kedua hadis, malam yang ketiga fiqh. Fiqh kena bagi 3, jangan bagi 1. Oh, dia kata fiqh ada lah, fiqh ni ada 4. Ulama bagi fiqh 4. Satu dia panggil rubu' al-ibadat, bab solat, puasa, zakat, haji. Yang kedua dalam bab muamalat, jual beli, perniagaan, saham, apa dah ada. Yang ketiga dalam bab munakahat, dalam bab kekeluargaan, nikah, cerai, kahwin, semua ada. Yang keempat dalam bab jinayat. Dalam bab jinayat memang lost masjid kita ini. Tidak ada masjid yang berani buka membincangkan tentang hukum hudud, hukum undang-undang syariat Islam, yang menyebabkan manusia yang pergi masjid ni berpuluh tahun duduk di masjid, dia tak pernah dengar ada satu subjek di masjid yang bincang tentang undang-undang jinayah dalam Islam. Bila orang sebut tentang hudud, menggigil lalu. Aduh ini foto tangan, pergi ceramah baru ni orang cerita. Mari tanya di kampung, tuan-tuan tak kenyang lagi, tak cukup lagi ke? Duk terliur sangat nak makan sup tangan.
dia perli kepada hudud, orang mencuri potong tangan. Saya kata innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau orang ni bercakap dalam dia sedar, maka dia wajib mengucap kembali. Apa sampai berkat ni? Sebab ni permainan-permainan yang kita ada ni. Jadi kita lihat fusyul jahli, kejahilan yang timbul ini, sama ada kesalahan daripada masyarakat yang tidak peka dengan majlis ilmu. Ini bersalah. Sebabnya ilmu boleh dicari. Kalau tak ada di masjid kita pun masjid lain ada. Tak ada di masjid, dalam internet ada, dalam semua alat-alat sebaran yang ada ini banyak yang kita boleh cari. Cuma kata di para pendakwah, mencari ilmu biarlah cari orang yang tepat. Pasal tu saya tengok hari ni, orang suka dengan ada alat Facebook ni, fitnah akhir zaman ini, orang suka duk pindah sana sini. Tapi dia tak pasti sah ke tak sah. Isu bulan Rajab ni saja, berapa jenis masuk dalam telefon saya. Puas nak jawab dah kita. Ini hadiah palsu, ini hadiah palsu. Lepas hadiah palsu masuk lain pula, palsu pula. Habis. Awaknya saya duk kerja, duk tepek hadiah palsu ya hari ni. Sebab tak tahu apa. Maka kadang itulah kita kena beri kesedaran kepada masyarakat. Nak ber-Facebook, nak menakalkan isu-isu agama, pastikan ustaz, pendakwah yang kita nak pindah maklumat itu, biarlah ustaz yang betul-betul kita kenal, ustaz yang teliti dalam masalah hukum hakam, yang thiqah dari sudut pengambilan maklumat, barulah kita pindah. Kalau tidak, kita jadi tukang sebar hadis palsu, tukang menyebarkan benda-benda khurafat dalam masyarakat dengan ujung jari kita saja. Selcom kaya, kita dapat dosa. Kaya lah kita. Ini fusyul jahli ini, tersebarnya kejahilan ini perlu diperinci dan ditelitikan, kerana hasil daripada pemerhatian para pendakwah. Ini yang kita bincangkan, bahawa maklumat yang tepat tak sampai kepada masyarakat. Tak sampai. Mereka terima maklumat sama ada melalui media. Bila nak bincang tentang hudud, kenapa pergi tanya orang bukan Islam, apa pandangan awak tentang hudud? Tanya orang bukan Islam buat apa? Pergi tanya alim ulama yang ada kewarakannya, yang ada ilmu yang kita akui kehebatan. Tanya, apa pandangan tuan? Mesti dia jawab, ini undang-undang syariat Islam yang mesti dilaksanakan. Tanya orang bukan Islam yang tak bersunat lagi, nak suruh ulah bab hudud undang-undang Islam. Siapa kamu berani mencabar hukum Allah? Ini kejahilan ini berlaku sebab kita yang punya pasal. Baik, yang ke-29, 30 dan 31. Dia rangkul 3 selalu. 29, 30, 31. Kasratus syuh wal bukhl. 1. Banyaknya kedekut, bakhil. Tulis satu lagi. Bakhil ni orang Kelantan kata kopi. Kena kita memperkayakan bahasa kita dah. Tulis itu. Kopi maknanya bakhil. Saya dah cakap sekali dalam TV, orang tanya apa dia kopi ustaz? Kata kopi itu bakhil. Sekali-sekala kita kena jaga juga bahasa kita kan. Itu hebat dia. Bakhil, kedekut, apa lagi kita nak kata? Kopi lah. Yang ke-31, qati'atur rahim. Qati'atur rahim, memutuskan silaturahim, putus hubungan kekeluargaan. Yang ke-31, su'ul jiwar, keburukan jiran tetangga. Allahu Akbar. Ini penyakit belakang. Mari kita tengok. Tanda kiamat yang lain ialah banyaknya penyakit jiwa yang merosakkan kehidupan masyarakat. Rusak kehidupan masyarakat, termasuklah sifat kedekut, sifat syuh, bakhil. Ini bakhil ni penyakit berat. Hidup bila duit tak pandai nak bagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, min asyratis sa'a an yazhura syuh. Salah satu daripada tanda kiamat ialah meluasnya sifat-sifat bakhil. Ramai tu orang bagi derma. Hak tu hak tak bakhil, hak bakhil ramai lagi. Kena kira dengan orang kaya yang ada hari ni. Kalau semua bayar zakat atas dunia Malaysia ni saja, insya-Allah kalau diuruskan dengan betul, tak ada orang pakai miskin. Tak ada. Cuba tuan-tuan tengok, satu-satu pusat zakat beratus juta dia punya kutipan. Kemana pergi? Mana duit zakat pergi? Orang pakai miskin mari minta, suruh isi barang. Bila dah lulus, sebulan 2 lagi. Habis kawan tu nak makan. Sekarang patut kena ada tabung khas, tabung emergency. Orang mari nak makan betul-betul, nampak lapar, muka dia memang sedih, bagi.
Oh, kalau macam ni habis duit kita orang tipu. Kalau semua orang kita tak percaya atas dunia ni, kita saja orang baik, maka tak ada orang muslim atas dunia. Asal kepada orang muslim tu husnuzan bil muslimin. Tengok orang datang, tapi kita kenal lah muka dia ni. Hari-hari mari bila mu nak kerja je kan. Pandailah pegawai-pegawai penyelidik kita tunggu kat situ. CCTV kita ada. Tiap-tiap hari mari muka ni. Buatlah cara lain pula. Allahu akbar. Daripada Anas, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alla yazdad al-amru illa syiddah. Keadaan akan menjadi bertambah buruk dan manusia akan menjadi bertambah bakhil, wal iyaz billah. Allahu akbar. Dalam hadis yang lain, yataqarabu zaman. Tengok, Nabi kata masa akan menjadi singkat. Ini pelik. Masa akan menjadi singkat. Betul ke tuan-tuan? Masa menjadi singkat. Betul. 24 jam daripada zaman dulu sampai hari ni 24 jam. Ke masa zaman kita ni jadi 17 jam. Seminit 46 saat. Ke 60 juga. Sama juga. Tapi apa dia maksud masa jadi pendek? Ni kita baca. Yang kusul amal, ilmu semakin berkurang, al amal semakin berkurang. Yang kusul amal, tulis itu, amal. Dicampakkan kepada hati manusia kebakhilan yang melampau, kedekut, dan kasratul harj, banyaknya al harj, pembunuhan yang terlalu banyak. Allah, hadis dalam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain Nabi kata, la taqumus sa'ah, tidak berlaku kiamat hingga berlaku banyaknya perbuatan fuhsh. Al-fuhsh ini perbuatan keji, macam perzinaan, pelacuran, liwat, apa orang panggil ni, gay, apa benda. Yang pentingnya zina dan kuncu-kuncunya, anak jenis dia, jenis jahat, itu fuhsh. Wat tafahush, dan benda-benda yang keji ini berlaku secara bebas. Wa qati'atur rahim, memutuskan hubungan silaturahim. Wa su'ul mujawarah, iaitulah jiran yang buruk perangai. Hari ini masalah jiran, masalah juga kadang-kadang kita kan, kita duduk sebelah rumah dia, dia buat bising lah, buat Allah, macam-macam cerita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sambungnya hadis tadi lagi, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang di tangannya jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berlaku kiamat sehinggalah terzahirnya perkara keji. Ulang balik hadis ni, berlakunya fuhsh, perkara keji berlaku zahir. Hari ini sangat jelas. Orang boleh berzina secara terang-terangan, berlaku je pergaulan bebas yang melampau, hasil daripadanya timbullah anak-anak yang dicampak sana sini. Allah. Dan kebakhilan berlaku secara terang. Wa yukhawwinul amin wa yu'tamanul kha'in. Yukhawwanul amin. Dan orang-orang yang jujur dikatakan pengkhianat. Orang yang baik-baik dituduh pengkhianat. Ejen tu ejen ni habis. Pendakwah pun dituduh ejen juga. Ejen Yahudi lah, ejen kau tu. Dan orang-orang khianat dipercayai. Orang yang khianat, ni yang kita hebat, beri jawatan besar-besar, beri kuasa yang hebat-hebat. Sedangkan ini pengkhianat, orang yang mencuri harta sebagainya. Allahu akbar. Al-wu'ul musnah, wu'ul tu kambing dia tu. Dan at-tahud, apa dia tak terjemah dia ni. Baginda menjawab, al-wu'ul, tengok ni, ialah mereka dari golongan bangsawan dan bijaksana. Ni ada huraian di bawah tu. Orang yang bijaksana akan binasa, dan al-tahud adalah mereka yang bodoh dan hina dan tidak diketahui kewujudan mereka. Apa dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab ni? Al-wu'ul, iaitulah orang-orang yang baik
wujuhun nas wa asyrafu, orang yang hebat-hebat. Orang ni pula tahta aqdaminah la yu'lamu bihim, orang yang tidak diketahui kewujudan mereka. Dia naknya sini hadis awal tadi. Apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun berlaku. Kita lihat rasuah yang berleluasa di kalangan setengah golongan. Pemimpin-pemimpin masyarakat, pemimpin rakyat hari ini rasuah begitu hebat. Mari mana duit begitu banyak? Masuk kampung, suruh orang bersumpah, boleh bagi 600, 500 seorang-seorang pada waktu malam. Mana dapat duit tu banyak? Patut duit tu ambil untuk belanja sepanjang hidup, tak habis-habis lagi. Tak payahlah duduk rasuah rakyat untuk nak dapat jawatan lagi. Tapi dia kata hilang sedikit dapat banyak lagi pada tu. Ini rasuah yang begitu dahsyat. Dan kita lihat terputusnya silaturahim dan kurangnya semangat kejiranan. Hilang belaka dah. Kebencian dan membelakangi saudara telah mengambil tempat kasih sayang. Pertalian yang erat dan persahabatan, manusia tidak mengenali jiran mereka, bahkan kadang-kadang mereka tidak mengenali saudara mereka sendiri, sama ada yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Yang disebut tadi orang-orang baik pun tak tahu apa. Kita tak kenal orang yang baik dan orang yang tak baik, tak boleh nak kesan. Yang pentingnya orang boleh bagi duit dengan kita, itulah yang kita kenal. Allahul musta'an. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam perbincangan kita yang ke-32, iaitulah tentang zuhurul fuhsh, ketidaksopanan. Maknanya zahir sangat benda-benda yang tak baik akan terjadi. Ini kita akan sambung di dalam perbincangan yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.